Hai, Assalamualaikum kepada semua. Selamat datang ke channel Aku Cuba. Setelah sekian lama saya tak upload video, dalam setahun jugalah saya tak upload video. Jadi dalam tahun 2022 ni, Alhamdulillah berkesempatan untuk mulakan semula untuk membuat video. Jadi untuk kali ni saya ingin membuat buat konten dari segi penceritaan, baik dari segi pengalaman saya sendiri ataupun pengalaman-pengalaman orang lain, ataupun perkongsian atau ulasan dari segi news ke ataupun apa-apa info lah. Jadi tapi nantikanlah konten-konten seterusnya. Jadi untuk video pertama kali ini, saya ingin mulakan dengan penceritaan oleh saya sendiri, pengalaman saya sendirilah. Okey, tapi sebelum saya mulakan cerita, jangan lupa subscribe dan like, okey? Dan turn on bell notification. Okey, jadi tunggu apa lagi? Intro dulu. Video kali ni saya akan bercerita satu cerita. Cerita dia sekejap saja dan tajuk cerita ni adalah nak kata misteri sungai ke hutan. Tapi tak adalah misteri sangat, tapi benda yang saya lalui macam benda baru lah. Jadi benda ni lebih kurang berlaku sekitar tahun 2015 macam tu ke 14. Waktu tu waktu weekend. Jadi saya dan kakak saya bersama rakan lain, dalam lagi 3 ke 4 orang, pergi ke hutan. Hutan tu dirahsiakan lah. Tapi apa yang saya boleh bagi tips adalah, bagi hint tu, hutan tu dia ada, kita nak, bukan hutan, dia macam kita nak pergi air terjun. Jadi hint dia adalah air terjun tu ada bertingkat. Macam ada stage 1, stage 2 dan seterusnya. Jadi cerita macam biasalah. Kami pergi ke sana, bawa kereta seawal pagi. Jadi awal pagi tu dah sampai tempat tu, dah sampai ke, dah pacak kemah semua tu. Ada dalam 3 orang, 3 orang 3 orang tu macam stay bawah dulu. Jadi kami selebihnya tu pergi hutan lah. Pergi hutan, naik atas sebab ada yang tak nak ikut. Jadi kami pergilah. Okay, so macam biasa, jalan macam biasa, masuk hutan. Hutan tu tak ada, dia open untuk public. Jadi tiada masalah lah. Pun ada tanda arah semua tu. So pergi je lah. Kami cadang untuk naik ke sampai stage atas sekali sebelum waktu Zohor. Sebab bila dah turun tu before maghrib lah. Itu rancangan kita orang. Jadi macam biasa, kita pun mulakan kita orang punya ekspedisi. Betul kan ekspedisi? Dia ikut ekspedisi ke atas. Jadi macam biasa, kami pun jalan macam naik sampai ke stage 1, tingkat 1. Dan suasana, tempat tu sangat bersih. Waktu tu bersih. Sebab tempat tu sebelum tu tak viral lagi. Jadi tempat tu macam kurang, tak ramai orang tahu lah. Nak kata tak ramai orang tahu, just tak ramai orang pergi lagi tempat tu. Jadi saya tu kita mandilah. Sebab setiap stage tu dia ada tempat air dia. Macam ada tempatnya ada air untuk dalam, ada yang tak dalam. Jadi kami macam biasalah, kami punya goal adalah untuk sampai ke stage yang teratas. Jadi kami singgah setiap stage tu. So macam biasalah, just mandi same time. Tapi masa kami nak naik ke, kami lepas singgah setiap stage tu, dan setiap stage kami mandi. Dan masa kami nak naik stage 3 tu, kami nampak lah ada macam beberapa orang yang tengah turun. Time tu pun orang yang turun pun mungkin orang-orang yang macam memang dah orang, apa tu, kita orang yang memang selalu masuk hutan semua tu lah. Maksud dia segi memang dia orang selalu ekspedisi ke hutan. Kami tegur je macam biasa. Dan kami teruskan perjalanan. Kami naik, dia orang turun. Okey, jadi kami pun pergilah naik. Kami anggap macam dekat je benda tu. So kami jalan. Jadi dah sampai tengah hari, dalam pukul 1 ke ataupun 2. Itu pun tak sampai lagi ke puncak. Jadi sampai satu, so ceritanya sampai ke satu stage tu, saya saya nak mandilah. Macam orang tak nak, macam kawan-kawan saya lain ni tak nak.
terjun ke stage yang ke dalam ke-6 ni. Sebabkan juara penat lah stage lain kita orang terjun kan. Jadi stage 6 ni saya seorang terjun. Even saya ajak kakak saya pun kakak saya tak nak. Okey. Jadi tapi stage tu apa yang saya gambarkan yang boleh bagi gambaran. Untuk stage lain tu mostly air terjun dia macam biasa, tak ada dalam. Tapi dalam lah juga. I mean lebih lah kalau terjun boleh tenggelam badan kita. Jadi untuk stage yang ke-6 ni air dia macam nak kata hijau tu dah macam cerah sikit dan belakang tu gelap. Boleh bayangkan tak macam mana air dia. Dan macam biasalah bila pergi ke tempat-tempat macam tu mesti kena cari tempat macam batu ke apa untuk terjun kan. Sebab stage lain pun kita orang just terus terjun, tempat tinggi nak terjun masuk air, dia berenang-berenang. So macam stage 6 tu saya seorang je nak terjun, yang lain just duduk tepi je lah. Jadi saya pun masuk dekat arah habis air tu. Masuk air dia warna hijau cerah macam air sungai. Cuma depan sikit tu macam hijau dia gelap sikit. Macam benda tu pun first time saya pergi situ. So saya terjun je lah kan. Terjun dan berenang-berenang pergi ke tempat depan tu. I mean tempat depan tu untuk panjat. So saya panjat. Saya nak lah macam buat terjun air. So saya panjat. Macam stesen lain pun macam tu juga kita buat terjun kan. So saya pun terjun lah. Saya panjat. Dia macam tak ada tinggi mana, tapi panjat dia terjun. Bila saya terjun tu je, saya macam ternampak kan bila kita terjun, kita pop masuk kepala kan macam ke dalam dulu kan. Macam kita buka mata kan. Saya buka je mata. Saya nampak dia macam ada benda berenang. Benda tu macam nak kata fizikal, apa yang boleh saya ceritakan, fizikal dia macam bentuk lelaki dewasa tapi yang kurus. Tapi nak kata macam duyung pun tak juga. Sebab dia macam samar, tapi nampak dia terus masuk ke tempat gelap hijau tu. Macam tu saya buka mata, nampak dia macam nampak belah dari belakang dia lah yang dia berenang ke dalam. Time tu saya dah macam terdiam. I mean bukan terdiam lagi macam beku je, tak. Saya macam nampak saya macam terkejut je. Macam saya terus nak naik pala atas, dan saya diam. Then yang kakak saya dan kawan-kawan saya lain tanyalah, kenapa kan nak terjun juga, nak mandi juga. So saya kata tak payahlah, saya tak cerita. So tak payahlah, kita just terus naik ke stage atas sekali kan. Jadi nak cerita, saya just naik je. Ni saya diam, tak cerita diorang semua. Saya just diam. Macam terus ajak, jomlah kita naik atas kan, cepat. Dah sekarang ni pun dah lewat tengah hari, dalam pukul 3 kan. Sekejap je masa jalan. 3 sebab hutan ni bila dalam waktu petang tu dia gelap tau, tak macam dekat luar. Dekat luar macam ke-5 tu cerah lagi kan. Tapi bila kat hutan tu dia macam dah pukul petang sikit tu dia dah gelap. Amin sebab yelah pokok-pokok semua kan. Jadi masa kita nak naik, jadikan cerita, itu nak kata tak tahulah apa yang saya nampak tu kan. Tapi macam pelik lah, nak kata ikan pun tak. Tapi sebab fizikal macam manusia yang panjang kan. Dan dia berenang macam smooth gila. Nak kata bukan macam Aquaman, macam tak real pula kan. Tapi benda yang saya tak boleh cakap dengan kata-kata lah, tak boleh ungkap kata-kata, tapi secara gambaran. Okay, so jadi kita pun naik atas. Kita naik atas, nak ke stage atas kali tu, tiba-tiba ada beberapa budak-budak lelaki turun. Dia kata, jangan naik. Kat situ ada sarang tebuan semua tengah serang orang kan. Sebab saya nampak ada kawan tengah pimpin kawan seorang lagi. Kawan seorang tu muka dia bengkak je macam dah bubble. Sebab kena serangan tebuan. Tebuan ke lebah, something like that. Kalau salah tolong betul kat komen. Tebuan muka dia bengkak dah. Jadi kita macam, kenapa ni? Tak okey, tak apalah. So kita orang turun. Jadi kita orang turun lah. Macam time tu tak apalah, kita cakap, kita dah tanya pendapat masing, semua kata okey tak apalah, tak naik. Sebab patutnya stage atas sekali tu lah kita orang teringin nak tengok macam mana keadaan dia kan. Sebab stage atas sekali tu lah macam kemuncak dia. Orang kata tempat tu lagi luas. Tapi tempat tu pun nak kata mandi pun, kalau dinasihatkan tak perlulah. Kalau nak mandi pun kena ada life jacket semua. Sebab time tu atas tu lagi dalam lah air dia. I mean dia lagi gelap air tu, maknanya lagi dalam lah. So dari segi sains, kalau gelap tu maknanya macam matahari tu macam tak masuk ke macam ni. Tak apa
kita lupakan bahagian tu. Tapi pastinya dalam, saya tengok Google dia kata kalau nak mandi situ kena ada life jacket ataupun orang yang ada apa tu, ilmu lah dari segi berenang semua kan. Ya, kalau ada ilmu pun kena pakai life jacket lah untuk selamat kan. Sebab kita tak tahu kan macam mana kan. Jadi kalau stage lain tu boleh berenang, boleh terjun, sebab kira selamat lagi dah. Tapi kena jaga diri juga. Jadi kami berturun macam biasa, turun. Time tu perjalanan pun macam nak kata jauh pun jauh sikit lah, tapi sebab dia berliku kan, kena panjat sana panjat sini, kena lalu kat batu-batu semua tu. Tiba-tiba macam sampai satu jalan tu, tempat tu kita dah pernah lalu dah masa naik. So kita tahu lah jalan yang sama juga nak turun kan. Jadi kami pun nak turun, tapi cuaca pun macam nak gelap sikit, nak petang. Time tu saya rasa tengok jam saya pun macam dah nak lepas asar. Dah sampai satu stage kat bawah-bawah tu, dah macam nak asar dah. Dah macam nak gelap. Tapi bila kami turun, sampai satu stage tu, saya lupa stage mana. Tapi dalam stage pertengahan, maknanya ada jauh lagi sikit lah sampai ke base camp. Kami tak jumpa jalan yang tadi kami lalu. Kami tak jumpa yang jalan kami lalu tadi. Maksudnya kami cakap jalan ni kot. Saya rasa jalan ni lah kita pergi kan. Time tu pun ada yang kawan-kawan yang cakap jalan ni lah. Tak, jalan ni. So bila macam tu kami ikut, tak apa, kita tak gaduh. Kita ikut setiap jalan macam mana. Then maksud saya macam orang kata mungkin ke arah sini sikit, tapi tak adalah jalan jauh sangat. Tapi selalunya dengar dekat cerita movie kan, bila kita lalu hutan tu, kita lalu tempat yang sama. Dan itulah apa yang kami sama-sama lalui, hadapi. Jadi kami jalan-jalan, masih sama. Macam tempat tu macam ada tanda tau. Dia ada tanda, tapi macam tanda tu macam ke arah buruk, macam U-turn je. So kami macam pelik lah. So jadi ada seorang kawan lelaki saya ni, macam abang. Dia tu boleh saya kan. Dia kata macam ni, weh Zul, azan lah. Aku rasa macam tak sedap, macam lain dah kan. Sekarang waktu pun macam dah gelap. So okey lah kan. Jadi kita orang pun saya azan. So saya azan lah kat situ kan, tengah-tengah tu saya azan. Dan tiba-tiba tu kami cari decide, kita cari macam dari segi ada ilmu hutan apa, dia kata kalau sesat apa kita cari punca air. So dengan setan kita pun dekat arah area terjun sungai kan, mesti ada tempat yang mengalir. Jadi kami ikut nak cari punca air. So kami akan ikut jalan air. So lepas azan semua kami jalan-jalan sikit, tiba jumpa dengar macam air sungai, tempat air mengalir. Jadi kami ikut situ. So jom jumpa macam belah tepi tu ada air, laluan air. Jadi kami rasa kita ikut jalan ni. Kita tak payah ikut dalam hutan lah. So bila kat air tu dia macam tak adalah tertutup sangatlah hutan kan. Dia macam terbuka sikit langit tu kan. Jadi kami decide kami turun. Tapi sebenarnya time tu dah nak maghrib dah. Dah nak maghrib dah. Dalam pukul 6.50, 6.55 macam tu. Jadi kami turun jalan agak jauh. Tapi jauh, macam rasa macam jauh sikit lah pada jalan masa nak naik. Macam naik tu macam tak adalah jauh sangat. Tapi maksud saya macam bila balik tu lagi macam rasa jauh. So turun, alhamdulillah jumpa juga. Tapi macam jalan situ je, kenapa macam tak jumpa jalan kan. So kami turun. Sekali kami turun tu nampak ada 3 orang lagi dari kumpulan kami. Dan ingat tak dari awal cerita saya kata ada ada satu kumpulan tu, macam beberapa orang tu macam orang yang macam dah biasa dengan hutan, ekspedisi hutan kan. Dia tunggu situ kat bawah base camp dengan bapak kami. Lepas tu kami sampai ni, kita go lah. Dia kata, kenapa lambat sangat turun kan? Kita orang pun bercerita sebenarnya apa yang berlaku dekat kita orang. So abang yang ketua kumpulannya ekspedisi hutan yang kami serempak dekat ni, kita orang sebenarnya masa petang tu, dia nampak lah kita orang waktu kita orang bermunah mandi kat hutan tu, masa nak turun. Dia kata, kenapa diorang ni macam munah mandi kan? Diorang nak cari apa lah, ataupun diorang saja nak jalan macam tu. So saya decide, abang tu keluar cakap, saya decide keluar saya, sekiranya budak ni saya nampak dia jauh. Dia kata, rasa budak ni munah mandi tu, tak turun lagi kan. Kita jual plan lain kan, lepak-lepak stage mana. Kita kami decide, kalau sekiranya budak ni sampai waktu azan, sebelum azan maghrib, nak azan maghrib tak turun lagi,
kita orang semua decide untuk naik atas untuk cari korang. Jadi Alhamdulillah sebelum maghrib ni korang dah turun. So lepas dengar penceritaan diorang tu dan saya cerita tu, diorang pun macam, saya lupa dah, tapi jangan macam komen macam, yelah benda ni kan macam misteri hutan kan, macam bukan kita saja yang tinggal kat sini dan duduk situ, lagi kat hutan, kat air, tu dalam. Dan pasal saya cerita pasal apa yang saya encountered, apa yang saya lalui masa kat stage yang ke-6 tu, diorang pun macam terkejut lah kan. Tapi benda tu macam tak mustahil pun berlaku. Sebab benda tu macam luar daripada bidang kita, tapi benda tu ada. Jadi so hari tu kita just BBQ, teruskan kita mayang semua, and then makan-makan. And then tapi Alhamdulillah tiada apa-apa berlaku dari segi gangguan ke kerasukan ke istirahat. Alhamdulillah tak ada apa-apa dan semuanya berjalan lancar. Jadi lepas habis semua tu kami just makan, and then awal pagi esok tu kami bertolak balik. Jadi itu antara pengalaman saya sendiri yang selama ni kan saya just dengar orang cerita, saya tengok video. Tapi sebenarnya setiap orang tu akan melalui pengalaman yang berbeza. Tu rezeki masing-masing lah. Jadi saya pun tak tahu apa yang saya encountered masa masuk kat dalam air tu. Kalau ikan tu, besar tu ikan tu kan, tak tahulah, tapi tak macam ikan. Tapi sebab kita nampak sendiri kan air kan, ataupun saya salah pandang. Dan dari segi proses bersama tu pun kami lalui sendiri. Okey, tapi apa yang pengajaran yang boleh saya kongsi untuk masuk hutan ke apa, macam lepas ingat tak masa lepas kerajaan benarkan kita untuk buka border kan. So semua orang pergi berpusu-pusu pergi sungai. Waktu tu saya rasa macam saya nak cerita tentang tu sebenarnya, nak berkongsi, tapi tidak kesampaian. Jadi saya share je lah pengalaman dan pengajaran. So pengajaran saya yang saya dapat, next time pergi hutan tu mungkin kita kena saya rasa hati-hati, dan kita kena tahu itu bukan tempat kita. Dan mungkin kita kena bawa orang yang orang yang ada pengetahuan tentang hutan ke apa, dan selebih hutan. Walaupun benda tu, tempat tu macam dah ada orang terokai ke apa ke, dah ada orang pergi apa, still tetap kita kena hati-hati. Tidak salah, sebab elak lebih daripada mengubati kan. Tapi apa-apa sekali pun berlaku, kita kena baca doa sebelum mula ke apa-apa aktiviti sekalipun. Dan itu saja untuk cerita pertama untuk tahun baru ini yang saya berkongsi kepada anda semua. Dan saya minta maaf sekiranya saya bercerita terlalu laju atau apa-apa, sebab saya tak edit apa-apa, saya tak cut apa-apa. Saya rakam ni saya akan balik rumah ke saya terus upload. Dan nantikan kisah kedua yang saya lalui dengan dua orang kawan saya. Kisahnya sekejap juga, tapi saya akan, untuk video akan datang, saya akan cerita. Jadi jangan lupa teruskan sokong saya, support saya lah, channel saya ingin berkembang untuk lagi jauh. Dan saya memang target nak aktif semula tahun baru ini. Jadi jangan lupa subscribe dan like dan aktifkan bell notification anda semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.